أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang abadi, qadim lagi awal. Ke atas kurniaan-Mu yang agung dan kemurahan-Mu, memohon ya Allah, ini adalah tahun baru yang telah pun menjelang. Memohon kepada-Mu ya Allah, tahun ini pemeliharaan daripada gangguan syaitan, penolong dan kuncunya, pertolongan dalam menghadapi hautan nafsu ammarah yang mendorong ke arah kejahatan dan maksiat, serta menyibukkan kami dengan kebaikan. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT. Hari ini Hari Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah saya ingin ucapkan kepada semua penonton Lensa IPT. Anda boleh tonton Lensa IPT setiap hari Jumaat jam 9 malam, dan pastinya kita akan bersiaran di saluran berita RTM, kita akan bersiaran di RTM Klik, ataupun nak senang nak mudah, tonton saja kami di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya kami akan berkongsi kepada anda perkembangan-perkembangan berkenaan dengan institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Hari ini Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah merupakan peristiwa yang penting bagi umat Islam, yang mana kita dapat memperingati penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara di kota Mekah kepada kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Persoalannya, adakah kita boleh masih lagi mengamalkan konsep hijrah itu pada tahun 2022? Persoalannya kita akan jawab sebentar saja nanti di Transformasi Minda. Kita akan bawakan kepada anda sebentar saja nanti di Lensa IPT. Kita akan kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara dan saudari, sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Skop penyampaian saya pada hari ini mensasarkan kepada golongan muda dan belia, terutamanya para pelajar institusi pengajian tinggi yang merupakan pewaris kepada kepimpinan negara, yang juga merupakan aset penting dan aset bernilai kepada pembangunan, kemajuan dan kemakmuran keluarga Malaysia dan juga negara. Bersesuaian dengan tema sambutan Ma'al Hijrah kita pada tahun ini, iaitu Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran, saya ingin mengajak saudara dan saudari sekalian untuk berfikir sejenak, untuk merefleksi dan juga untuk bermuhasabah tentang sejauh manakah kita semua dapat menghayati falsafah dan semangat hijrah ini. Rasulullah SAW dan pengikut baginda telah melaksanakan kewajipan berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan di belakang mereka syarat sejarah suka dan duka dan cabaran perjuangan. Maka sudah tentunya lah, sudah semestinya lah kita semua dituntut untuk menyelami, mendalami, menghayati dan memahami semangat perjuangan dan falsafah hijrah ini. Hijrah membawa makna perpindahan ataupun meninggalkan satu tempat yang lama kepada satu tempat yang baru. Hijrah juga boleh dimakna luaskan terhadap perpindahan seseorang daripada memiliki sifat buruk kepada perkara baik, ataupun daripada perkara baik kepada perkara yang lebih baik. Umpamanya dari segi kepimpinan, sahsiah, keilmuan, penglibatan, pemikiran, akhlak, komunikasi, amalan, sikap, pengabdian diri kepada Allah dan juga hubungan sesama manusia. Izinkan saya memetik makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 110, iaitu
bagi sesiapa yang berhijrah, iaitu daripada perkara yang buruk kepada perkara yang lebih baik, di mana dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat hijrahnya dengan penuh kesabaran dan juga mencari redha Allah, maka pertolongan Allah dan juga keampunan Allah akan diberikan kepadanya. Justru, marilah kita bersama-sama melakukan perubahan dan penghijrahan sepenuhnya atau semaksimum mungkin daripada memiliki sifat-sifat mazmumah ataupun terkeji ataupun sifat tercela ataupun sifat negatif kepada sifat-sifat mahmudah ataupun sifat terpuji ataupun sifat yang positif. Berniatlah dan berusahalah bersungguh-sungguh untuk berubah dan berhijrah untuk menjadi individu yang lebih baik, yang mampu menyumbang semula kepada kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, keluarga Malaysia dan juga negara yang tercinta. Setakat ini dahulu daripada saya buat kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, jika dilihat dari sudut era globalisasi, hijrah merangkumi perubahan dan penghijrahan dari pelbagai aspek, iaitu fizikal, minda, sikap, hati, persekitaran dan sebagainya. Bagaimana pula untuk menghijrahkan minda dan diri supaya mampu menyerap tekanan sambil menyediakan diri untuk bersedia bersaing dalam dunia pekerjaan yang lebih mencabar. Untuk bercakap berkenaan dengan transformasi minda, kita bersama dengan Dr. Muhammad Syahir Omar Noh, Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Melaya UM, dan bersama dengan Dr. Muhammad Arif Musa, Fakulti Program Pengajian Quran dengan Multimedia, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Al-Hijrah. Salam Al-Hijrah juga. Hari ini esok Salam Al-Hijrah. Malam ini kita sambutnya. Mungkin sebagai mukadimah transformasi minda tu, kita nak mendalami dulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Ma'al Hijrah, Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila disebut kalimah hijrah tersebut, dia bermaksud secara literalnya ialah perpindahan. Ya. Dan bila kita lihat kalimah itu dikaitkan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW, ialah perpindahan daripada Mekah ke Madinah secara terminologinya. Dan bila kita faham juga peristiwa secara holistik, ia merupakan perpindahan daripada benda yang tidak baik kepada yang lebih baik. Ya. Itu dipanggil sebagai hijrah. Dan kita juga bila mengatakan hijrah, dia telah berhijrah. Maksudnya apa? Dia telah pun merubah. Pastinya kita faham merupakan perubahan daripada yang tidak baik kepada yang baik. Itu merupakan hijrah ataupun boleh dikaitkan dengan transformasi juga secara boleh dikaitkanlah secara mudahnya. Baik. Wallahu a'lam. Takrif tadi. Jadi kalau kita ikutkan apa yang Dr. Syahid katakan tadi, perpindahan ataupun penghijrahan itu merupakan satu perpindahan. Jadi kalau kita ikutkan dari segi peristiwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, apa antara peristiwa-peristiwa yang boleh dikaitkan pada tahun 2020 ini, Doktor? Kalau kita lihat hijrah, ialah saya amat berminat dengan apa yang Dr. Syahid sebutkan tadi tentang ianya perpindahan. Jadi kalau kita lihat peristiwa yang begitu banyak yang berlaku semasa proses penghijrahan itu adalah pengorbanan. Pengorbanan yang dibuat oleh orang Islam yang pada ketika itu meninggalkan apa kehidupan mereka di Mekah. Mereka pergi memulakan kehidupan yang baru di Madinah. Kan? Jadi itu adalah kalau kita nak ambil konsep yang ditonjolkan yang kita boleh hayati bersama adalah pengorbanan orang-orang Islam pada ketika itu. Jadi saya rasa itu satu konsep yang perlu kita, kalau kita nak bersempena dengan Ma'al Hijrah dalam suasana yang global yang penuh dengan kita kata macam-macam permasalahan, pengorbanan itu sangat diperlukan. Wallahu a'lam. Saya suka dengan pengorbanan pada dunia kini, dan kalau kita bezakan, dulu mungkin teknologinya kurang, sekarang teknologinya berkembang. Pelbagai lagi, kalau doktor kata cabaran, saya kira teknologi itu juga memberikan satu ruang untuk
menambah baik diri kita pada masa kini. Dari pendapat Dr. Syahid sendiri, selain daripada cabaran pada masa kini, mungkin apa antara yang kita boleh nampak sudut teknologi itu menambah baik ataupun membantu kita untuk berhijrah daripada buruk ke baik? Baiklah. Saya cuba ambil skop-skop tertentu menggambarkan teknologi itu membantu kita. Sebagai contohlah, tajuk pun lensa IPT. So kita ambil rawang lingkup keilmuan. Ya. Dengan adanya teknologi, kita pun berada di zaman selepas zaman pandemik. Kita lihat bagaimana kalaulah kita bayangkan pandemik ini berlaku tahun 2000 ataupun tahun 90-an, mungkin tidak ada pilihan ataupun alternatif untuk online learning. Ya. Tapi bila kita berlakunya pandemik itu ketika tahun ini yang telah pun ada dengan teknologi internet yang begitu canggih, so wujud teknologi itu membantu kita untuk menggantikan face-to-face learning kepada online learning. Sehingga kan ada di kali ini yang walaupun kita dah makin ke arah normal, masih lagi ada keselesaan untuk kita teruskan dengan online. Senang kan bila-bila pun. Tengah makan boleh, dalam toilet boleh. Jadi benda itu memang membantu. Ya. Membantu untuk kita boleh lebih akses kepada ilmu, di bahasa ilmu. Akses kepada maklumat. Dan akses kepada apa yang berlaku di seluruh dunia pun boleh dibuat live. Jadi itulah di antara kelebihan teknologi membantu untuk kita berhijrah. Kalau dulunya kita dengar kuliah ilmu dekat Kelantan lah. Ya. Nak pergi lah tapi bas lagi. Nak pergi tu berat. Mahal. Yes. Malah dah pun. Tapi nak pergi tu Allah jauhnya. Tapi hari ni dengar di Kelantan ataupun dengar di Mekah sekalipun, boleh tekan di link, kita boleh dapat akses. Itu di antara benda yang membantu kita untuk ke arah keilmuan lah dengan segi kebaikan teknologi itu sendiri. Wallahu a'lam. Kalau kita kaitkan Dr. Arif, pada zaman dulu mungkin daripada kota Mekah ke Madinah itu prosesnya saja banyak cabaran. Kalau kita ikutkan pada zaman sekarang pun mungkin pada satu penghijrahan yang singkat, mungkin daripada sekolah, kalau kita dalam lingkup IPT, daripada sekolah nak ke dunia IPT, mungkin dulu di sekolah di Kubang Krian katakan, tapi belajar di Shah Alam, IPT Shah Alam. Jadi macam mana tu penghijrahan tu mungkin mengganggu juga iman juga kalau di bandar ni lain cerita, kalau di kampung lain cerita. Macam mana tu Dr. Arif? Okey, ini satu proses yang biasalah kan, di mana bila kita tinggal di satu tempat, kita belajar di tempat yang lain. Dan sebenarnya penghijrahan untuk kita menuntut ilmu ini bukanlah satu benda yang baru. Bahkan ulama sekian lama dah membuat perkara ini. Bahkan para ulama hadis yang terlebih dahulu, kadang-kadang dia berhijrah, bukanlah kita kata dia berhijrah lah, kita katakan Ustaz ya, selama beratus batu hanya untuk mendapatkan satu hadis. Jadi seperti saya sebutkan tadi tentang pengorbanan itu, kan? Jadi kita katakan anak-anak muda kita yang duduk dikatakanlah di Kubang Krian ke di mana, kemudian datang ke Shah Alam untuk menuntut ilmu. Jadi itu juga adalah satu pengorbanan, kan? Jadi mereka terpaksa membuka, orang kata, lembaran hidup yang barulah di tempat yang baru bersama dengan kawan-kawan yang baru. Jadi itu yang saya sebutkan, bahawa di situ nampaklah tonjol pengorbanan. Jadi itulah yang kita perlu hidupkanlah. Ya, baik. Jadi hari ini Ma'al Hijrah, Dr. Syahid. Jadi Ma'al Hijrah hanya bersiaran di lensa IPT. Okay. Jadi kita nak kaitkan antara konsep hijrah itu dan juga transformasi yang berlaku pada hari ini. Okey, baik. Jadi bila kita cuba kaitkan di antara hijrah tu perubahan, perpindahan. Transformasi pula juga merupakan perubahan tapi lebih besar. Dan ia sama sahaja. Perubahan kepada yang kurang baik kepada yang baik. Transform pula juga merubah in nature, in form, appearance dan sebagainya. Penampilan dan lain-lain. Dan kalau kita cuba kaitkan, sebelum kita kaitkan dulu, kita tengok apakah kisah hijrah itu sendiri ialah sebelum Nabi pergi ke Madinah dengan kehidupan yang agak mencabar. Tekanan dan sebagainya itu. Kemudian boleh berlakunya hijrah dengan mujahadah. Para sahabat Nabi, Nabi pergi ke Madinah, pindah-pindah negara, tinggalkan harta dan juga rumah dan sebagainya. Ternyata bahawasanya benda itu telah pun membawa satu kebaikan. Kebaikan di mana mujahadah yang telah pun dikorbankan itu telah mendatangkan kebaikan yang begitu besar kepada Nabi dan juga para sahabat Nabi. Yang diakhiri dengan Al-Fathu. Kan, inna fatahna laka fatham mubina. Setelah mana mereka bermujahadah. Oleh demikian, kaitkan dengan hijrah dan transformasi itu sendiri. Lah bagaimana
hijrah, transformasi itu perubahan kepada tidak baik dan kepada baik. Ya. Maka bila orang itu nak mentransform, maaf dengan izin, mentransform itu bukan bahasa DPP, tapi untuk mengubah dirinya itu, pasti dia akan melalui proses mujahadah, and then dia kena husnuzon, dia kena optimis yang dia akan mendapat kebaikan yang lebih berganda berbanding sebelum dia berhijrah. Ya. Dan itu juga akan berlaku pada setiap manusia, khasnya untuk para pelajar IPT, untuk dia mengubah dirinya, transform dirinya. Ya. Apabila kita pada kita dunia kini, Dr. Arif, hidup pun semakin menekan, Doktor. Dengan harga barang pun meningkat sekarang ni dan tanggungan pun semakin banyak. Jadi dalam hal ni bagaimana sebenarnya kita sebagai insan yang nak berhijrahkan diri dalam menyesuaikan diri yang pada ketika ini, Doktor? Saya mengambil sikitlah kata Dr. Syahid tadi yang menyebut tentang perubahan daripada buruk kepada yang baik. Jadi kalau kita merujuk kepada konteks masa di mana kita sedang menghadapi ialah harga barang yang semakin naik, tambahan lagi post pandemik ni ada macam-macam lagi orang yang masih tak dapat tempat kerja. Ya, betul. Dan mungkin benda pertama yang perlu kita hijrahkan adalah minda kita sebenarnya. Di mana kita perlu faham bahawa kehidupan ini adalah satu ujian. Itu benda yang sangat penting. Ya. Di mana kalau kita menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh lari daripada ujian. Ini disebutkan di dalam surah Al-Ankabut, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Adakah kita akan disangka akan dibiarkan kita menyebut diri kita beriman dan kita tidak diberi ujian? Tidak. Ya. Bahkan menjadi sunnatullah di mana setiap generasi itu akan menerima ujian-ujian yang pelbagai. Jadi untuk kita nak transform minda kita, bila kita dah mindset kita betul bahawa kehidupan ini kita akan berhadapan dengan ujian-ujian yang banyak, maka kita lebih menerima perkara itu dengan lebih tenang. Ya. Jadi benda pertama transformasi untuk menghadapi benda ini adalah kita mentransformkan, saya pakai balik akan perkataan, mentransformkan minda kita terlebih dahulu. Jadi insya-Allah selepas itu apa-apa kita kata perbuatan ataupun tindakan susulan itu insya-Allah akan berjalan dengan lebih tenang dan lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, itu kalau kita lihat daripada mula dan akhir, ya, Dr. Arif. Tapi kita nak korek juga macam mana proses tu kita nak adaptasikan, Dr. Syahid, dengan proses transformasi tu. Baik. Kait juga dengan benda sama. Kita ni tajuk ni berkait-kait. Dia tak boleh jauh sangat. Kita terus pergi tempat lain. Dalam hijrah Nabi itu kan dia ada pengorbanan. Ya. Mujahadah. Satu benda lagi yang saya nak ambil ialah responsif. Dia memberikan Nabi SAW, sebelum itu lagi, pernah satu ketika hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, kami ni diuji, kami ni diseksa lah, kami tertekan. Tapi Nabi kata, sabar dulu, orang dulu lagi teruk. Ada yang digergaji, ada yang dicari dengan besi yang panas dan sebagainya. Ya. Tapi mereka bersabar. Walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi, kamu ni bersegera sangat. Tetapi lepas itu, lepas melihatkan apa yang berlaku, Nabi memberikan izin untuk berhijrah, mula-mula ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Nabi SAW, walaupun ini merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi memberi respon terhadap apa yang berlaku di sekitarnya. So kalau kita pada hari ini, poin kita ambil tadi mujahadah dah. Ya. Sacrifice dah, pengorbanan. Kemudian pula respon. Macam mana kita adapt dan kita respon terhadap apa yang berlaku. Ke zaman kita ni zaman teknologi. Katalah IR 4.0 ke IR 5.0 ke, just name it, tak kisah pun. So bagaimana kita sebagai pelajar IPT, sebagai contoh pelajar ke lecturer ke ataupun pengurusan, kita respon terhadap perubahan semua itu. Tak nafikan kita boleh mengambil roh ataupun spirit hijrah Nabi, tapi kita respon apa yang berlaku pada zaman kita pada hari ini. Saya kata itu benda penting. Kalau contoh kita respon, tapi respon cara dulu. Tak boleh lah. Mungkin benda itu agak pelik lah. Tapi kita respon apa yang berlaku pada kita hari ini, maka itu antara juga roh ataupun spirit hijrah yang kita ambil dan kita hadapkan dengan zaman kita pada hari ini. Wallahualam. Mungkin saya boleh tambah sikit. Boleh yang tambahan pada respon menarik, idea respon itu, strategi juga sangat penting. Ya. Bagaimana kita strategi, bagaimana untuk nak melaksanakan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita. Sebab semestinya strategi sebelum pandemik ataupun kehidupan kita sebelum pandemik dan selepas pandemik berubah. Betul. Jadi kita perlu mengubah juga pelan kehidupan kita. Ya. Cara kita berbelanja. Cara kita berbelanja. Kalau sebelum pandemik mungkin agak mewah, tapi selepas pandemik tambah lagi dengan inflasi yang sedang berlaku. Jadi
strategi ni macam mana. Betul. Jadi itu juga perlu diperlihat jugalah. Saya terkesan dengan Dr. Arif bila cakap berbelanja tu. Selepas saya rasa macam sama je. Itu bagi istiqamah namanya. Istiqamah. Kalau nak salahkan gaji tak boleh. Sendiri-sendiri yang belanja lebih senang. Betul. Jadi itu sebenarnya antara yang kita boleh kongsikan, respon dan juga strategi yang perlu ada dalam diri kita untuk kita proses hijrah itulah yang kita perlu adaptasikan. Saat ini kita cerita, Dr. Arif, kita bercerita berkenaan dengan daripada sekolah ke IPT. Ni kita nak cerita IPT ke dunia pekerjaan. Satu dunia ruang lingkup yang sangat berbeza. Kalau di IPT mungkin ada orang boleh bantu. Kalau di dunia pekerjaan mungkin kena buat seorang-seorang. Jadi apa yang perlu ditekankan? Apa persiapan supaya mereka lebih bersedia di dunia pekerjaan? Satu soalan yang menarik lah. Yeah. Mungkin kita boleh juga berbincang tentang mindset pelajar-pelajar kita. Di mana kadang-kadang pelajar ni mereka lebih menekankan tentang berapa banyak gaji yang mereka akan dapat di kemudian hari. Kan? Contoh, mereka belajar ni adalah untuk nak mendapatkan kerja yang besar, duit yang banyak. Sedangkan falsafah universiti itu sendiri sebenarnya adalah keilmuan di mana kita menekankan tentang ilmu terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita menekankan tentang ilmu. Jadi bila kita berbicara tentang ilmu, benda yang kita tidak boleh lari adalah menekankan tentang keikhlasan. Keikhlasan di mana kita perlu ikhlas di dalam kita menuntut ilmu. Bukan kata jangan fikir tentang pekerjaan kemudian, tidak, jauh sekali. Bahkan bila kita merangka mana-mana kurikulum, industri itu akan mengambil komponen yang sangat besar dalam menentukan kurikulum yang akan kita bentuk. Tetapi untuk sebagai pelajar, jadi benda pertama yang perlu ditekankan adalah keikhlasan di mana mereka bila menuntut ilmu tu perlu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikhlas, insya-Allah keberkatan tu akan datang. Kemudian pelajar juga perlu sedar bahawa bila mereka menuntut ilmu, tujuan mereka juga adalah untuk berkhidmat kembali kepada ummah. Berkhidmat. Jadi bila kita katakan berkhidmat, jadi kita perlu menuntut sebanyak mungkin ilmu kerana ummah sangat-sangat memerlukan ilmu dari pelbagai bidang. Betul. Jadi kadang-kadang umat Islam kita tak boleh nak lari. Katakan umat Islam bukanlah di kemuncaknya sekarang. Umat Islam bukan berada di kemuncak. Jadi untuk kita nak menampung kekurangan itu, kita perlukan ramai pakar-pakar dalam pelbagai bidang. Betul. Dalam pelbagai bidang. Jadi semangat untuk berkhidmat kepada ummah itu perlu ada dalam kalangan pelajar-pelajar kita. Sebab itu kadang-kadang kita sangat menekankan tentang kesukarelawanan, kan, kita menekankan tentang perkara-perkara ini. Kemudian tidak lari juga, pelajar juga perlu memikirkan jugalah bentuk pekerjaan dan apakah skill-skill yang diperlukan nanti di dalam industri. Soft skill juga sangat penting. Kan, dan kadang-kadang mungkin mereka tidak boleh mendapat dalam kelas, tetapi kursus-kursus di luar yang lain tu perlulah mereka mengambil. Jadi transformasi ke arah situlah saya nampak. Betul. Jadi saya suka dengan kata kunci yang doktor gunakan tadi, ikhlas. Apabila kita ikhlas, mungkin apa yang kita buat itu jadi mudah, jadi senang. Namun dunia kini, Dr. Syahid, mungkin daripada kita cerita daripada lepasan SPM yang dapat result keluar daripada UPU tu, katakan pilihan pertamanya tak dapatlah pilihan ke-8 ataupun ke-7. Jadi mungkin hati dia untuk pergi ke IPT tu agak berat. Tapi disebabkan atas tuntutan ibu bapa dan sebagainya, pergi juga. Namun keikhlasan itu hadir kemudian. Itu macam mana, Dr. Syahid? Okey, baiklah. Mungkin tak dapat ikhlas langsung. Okey. Betul. Itu benda yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tak semua orang akan dapat apa yang dia nak. Kita tahulah result sedemikian layaknya ke IPT sedemikian. Result macam ni layak untuk program macam ni. Dia pula result dia tak sampai. Jadi dia akan dapat untuk program yang mungkin bukan minat dia lah. Maaflah, okey. Cakap macam tu. Benda tu berlaku secara praktikal, secara realiti. Jadi bagaimana nak mengikhlaskan diri dia? Saya rasa kalau dia melihat pada program tu ataupun subjek tu mungkin sukar. Dia cuba dilihat kepada apakah impak, sebab setiap program yang dibuat di universiti ada impak. Hatta walaupun masakan, bukan nak kata tak bagus masakan ni. Tapi kalau masakan tu juga memberikan orang makan. Itu benda yang asasi kepada manusia. Dia berikan impak dia dan manfaat. Dan Nabi mengatakan sebab manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Oleh demikian, kalau dia memandang pada program tu semata-mata tak minat lah, apalah, mungkin tak boleh memencipta ikhlas. Lihat pada kesan. Kesan yang akan diberikan kalau dia bekerja kepada mana-mana restoran, contohlah kalau buat masakan lah, kulineri tu. Ataupun yang lain, dipandang lihat kesan tu, impak dia dalam syarah dia bagi ma'alat.
apakah kesan dia? Mungkin akan boleh mencipta keikhlasan, memupuk, menyemai dan akhirnya buat kepada kecemerlangan dan barakah yang telah pun dikatakan tadi, insya-Allah. Betul. Wallahu a'lam. Baik, apa yang kita dapat simpulkan pada malam ini, penonton sekalian, mungkin daripada penghijrahan itu banyak prosesnya, antaranya pengorbanan, apa yang doktor kongsikan itu tadi, responsif dan juga strategi itu sangat penting untuk membentukkan sebuah insan itu berjaya dunia dan akhirat. Itu yang kita maksudkan dalam transformasi minda. Jadi kesiapsiagaan dalam diri itu sangat penting, strategi itu perlu ada untuk kita menjadikan orang yang berguna pada masa kini dan pada masa akan datang. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Dr. Muhammad Syahid Muhammad Noh, Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, dan juga Dr. Muhammad Arif Musa, Ketua Program Pengajian Quran dengan Media, Multimedia, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia USIM, kerana sudi bersama kita malam ini. Masa tak banyak. Jadi kita terima kasih menjemputlah. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. berdua. Tuan-tuan, jangan ke mana-mana sebab kita tadi bercakap hari ini, sekarang kita sedang bercakap berkenaan dengan transformasi. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan inovasi. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Malaysia Sports League ataupun MSL, sebuah inisiatif baru pembudayaan untuk bersukan khususnya bagi golongan belia, menyasarkan penyertaan 133,000 orang dan 2,232 program yang memberi manfaat kepada 5 juta penyertaan di seluruh negara. Sukan Commonwealth Birmingham 2022
bersinar dengan semangat kesukanan, setiap pencapaian, perkembangan dan segala yang berlaku dibawakan untuk anda dalam siaran langsung laporan harian pagi 30 Julai hingga 8 Ogos 1 pagi dan sorotan harian 9 pagi di TV2 saluran OK dan saluran sukan RTM. Siaran langsung laporan harian petang 29 Julai hingga 8 Ogos 4 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Siaran langsung laporan harian malam 29 Julai hingga 7 Ogos 9 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Harga barang terus melonjak. Kesan krisis makanan global sekaligus menjejaskan bekalan makanan dan kemampuan rakyat untuk membelinya. Dari perspektif pengguna, senario itu boleh membebankan orang ramai, apatah lagi inflasi makanan yang mengalami peningkatan bagi sayur, daging dan ikan yang berpunca daripada kekurangan bekalan makanan serta kenaikan harga makanan ternakan. Apatah lagi langkah yang boleh untuk kita ambil dan bagaimana Universiti Putra Malaysia sebagai universiti yang menekankan tentang pertanian menyediakan platform kepada pelajar-pelajarnya supaya mampu membantu menstabilkan kembali bekalan makanan dan seterusnya menjamin sekuriti makanan ini agar kita semua, rakyat Malaysia, keluarga Malaysia boleh mendapatkan makanan yang segar dan berpatutan harganya. Untuk bercakap berkenaan dengan inovasi pertanian, perkukuh jaminan sekuriti makanan, kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Razi Ismail, Ketua Program Berimpak Tinggi Sekuriti Makanan Padi, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Prof, kalau kita cakap soal inflasi makanan dan sebagainya, mungkin secara ringkas boleh Prof terjemahkan apa yang dimaksudkan dengan inflasi makanan dalam negara? Dia berkaitan dengan peningkatan kos dan kemampuan dari segi pengguna, especially pengguna, khususnya pengguna yang hendak mendapatkan barangan tersebut. Dalam isu ini yang hendak disebutkan adalah berkaitan dengan makanan, bahan makanan. Ya. Dalam perspektif ini kita melihat tanaman makanan dalam pertanian khususnya merupakan satu daripada komponen utama lah sejak dunia ini telah diwujudkan. Makanan itu merupakan satu perkara yang asas. Jadi apabila kemampuan makanan itu, kemampuan untuk mendapatkan makanan itu tidak dapat disebabkan oleh pelbagai faktor, contohnya peningkatan harga, dari segi kekurangan sumber pendapatan dan sebagainya, ia menyebabkan masalah, berlaku sedikit masalah kepada konsumer ataupun pengguna. Jadi ini berkait rapat dengan pengeluaran pertanian lah, pengeluaran tanaman makanan yang pihak UPM khususnya telah memberi penekanan sejak ditubuhkan lah. Baik. Okay. Jadi adakah inflasi ini sudah dijangka pada awalnya? Tahun-tahun sebelum. Dia ini satu isu global yang berkait dengan senario semasa. Contohnya kalau saya nak kaitkan dengan pertanian. Contohnya kita berlaku peperangan Ukraine dengan Rusia contohnya. Beberapa komponen dalam pertanian yang utama, contohnya baja, telah tidak dapat diperolehi. Dan kita akan melihat peningkatan pada kos baja dan sebagainya. Juga dengan bahan-bahan input yang lain, contoh makanan ternakan seperti jagung, bijirin dan sebagainya telah terhalang. Ini ialah, kalau kita lihat, ini adalah dari perspektif global. Kalau kita sekarang ni dalam senario global, contohnya di England, sebagai contoh England, apabila sekarang kita lihat dia punya
untuk mendapat jawatan Perdana Menteri khususnya, mereka memberi penekanan kepada masalah inflasi sebagai satu daripada komponen utama dari segi dia punya hujah untuk memenangi hati rakyat. Jadi ini adalah isu global yang kita juga terasa. Itu biasalah, itu menjadi satu keadaan yang berlaku secara normal di dunia inilah. Sejak dulu lagi lah. Sebab saya kan daripada dulu lagi pun kita lihat beberapa kali masalah isu tapi kita lihat Malaysia khususnya selalunya dapat menangani isu-isu ini dengan pelbagai kaedah yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Okey. Bercakap berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan, apa antara inisiatif dari kerajaan yang diberikan kepada UPM untuk kemampanan sekuriti makanan negara? Seperti yang kita tahulah UPM mungkin masa ini pelajar-pelajar pelajar-pelajar daripada lepas SPM dan sebagainya mungkin dah dapat tahu untuk masuk UPM dan sebagainya. UPM sejak tertubuhnya UPM ini telah memberi fokus yang utama kepada bidang pertanian dan sekuriti makanan khususnya berkait dengan pengeluaran tanaman makanan. Kalau kita bercakap pasal sekuriti, dia berkisar tentang kebolehdapatan. Yang pertama sekali pengeluaran, maknanya pengeluaran untuk mendapatkan bahan makanan. Yang kedua, kedapatan kemampuan yang boleh diperolehi oleh populasi dan yang ketiga berkait dengan keselamatan makanan lah, food safety. Jadi pihak UPM sejak tertubuhnya UPM khususnya di Fakulti Pertanian, kita ada satu fakulti yang khusus yang memberi penekanan terhadap pertanian dan sekuriti makanan ini adalah bidang tujuan yang utama yang kita ambil dan begitulah dari segi pelbagai inisiatif daripada kerajaan yang telah kita perolehi khususnya dalam penyelidikan dan pembangunan pertanian dan sekuriti makanan. Jadi kalau kita ikutkan baru-baru ini banyak isu makanan timbul berkenaan dengan minyak masak dan sebagainya. Itu menjadi bualanlah di medsos dan sebagainya. Tapi persoalannya ia sudah dikawal dan sebagainya. Dan UPM sendiri mungkin ada beberapa cadangan ataupun cara untuk bagi menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Isu-isu seperti dari segi peningkatan bahan mentah lah, contoh macam minyak tu bahan mentah, gandum bahan mentah untuk membuat makanan merupakan isu yang berlaku yang perlu diselesaikan oleh pelbagai stakeholders, pemegang taruh. Jadi ini memerlukan satu strategi kaedah pengawalan yang tepat di saat berlakunya krisis contohnya, memerlukan satu mungkin polisi ataupun sistem kawalan yang tepatlah yang dari segi saya nak cerita dari segi apa yang kita telah buat di UPM berkaitan dengan pengeluaran tanaman padi lah, sebab itu bidang penyelidikan yang telah kita laksanakan di UPM. Saya adalah yang dikira kita peneraju lah dalam penyelidikan padi di UPM. Kita ada di bawah Kementerian Pertanian, Mardi contohnya, juga menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan pengeluaran bahan makanan ini. Jadi macam padi itu adalah bahan mentah untuk menjadikan beras. Jadi dari segi pengeluaran padi itu hendaklah ditingkatkan. Baik. Jadi apa antara inovasi dan teknologi yang dihasilkan melalui penyelidikan di UPM? Dia
seperti yang saya sebutkan tadilah, inisiatif-inisiatif kerajaan yang telah diberikan kepada UPM yang telah diamanahkan oleh pihak kementerian, khususnya Kementerian Pengajian Tinggi, kita di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, dalam security makanan ini, dia memberikan satu inisiatif yang besar sejak 2010 lagi. Isu ni bidang ini telah diberi penekanan sejak 2010 lagi oleh pihak kementerian di mana pihak kementerian telah mengemukakan inisiatif ini panggil skim penyelidikan jangka panjang, di mana ia merupakan bidang-bidang tujuan utama untuk negara kita. Jadi di UPM kita telah diberi amanah untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan untuk sekuriti makanan, dan kita telah mengetuai ataupun penyelidikan ini sejak 2011, di mana pelbagai inovasi. Contohnya kita menghasilkan menghasilkan variety padi yang telah mempunyai ciri-ciri yang dari segi peningkatan hasil, ciri-ciri ketahanan kepada penyakit dan sebagainya. Di samping itu kita telah menghasilkan pelbagai input mampan. Betul. Yang panggil input mampan. Dan yang telah kita kemukakan, telah kita pesyurkan kepada pesawah-pesawah. Baik. Baik, Prof. Sebenarnya sedikit berkenaan dengan jaminan makanan dan juga sekuriti makanan. Tapi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Okey. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Julai 2022 pukul 8 pagi di Dataran Putra, Putrajaya. Jom sertai pelbagai program yang dianjurkan, antaranya Berjalan Teguh Bersama, pelepasan konvoi kembara Merdeka Keluarga Malaysia, cabutan bertuah, pameran, persembahan pancaragam sekolah, irama Borneo dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Bersua kembali dalam Lensa IPT. Tadi kita dah bercakap berkenaan dengan sedikit berkenaan dengan sekuriti makanan ataupun inovasi daripada UPM untuk jaminan makan dalam negara. Kita nak tahu juga, kita masih lagi bersama dengan Prof. Kita nak tahu juga, Prof, bagaimana UPM terus berperangan dalam menyampaikan inovasi pertanian kepada masyarakat. Okey, dalam sesuatu bidang yang kita nak kembangkan, kita mewujudkan strategic plan strategik, dan juga apa yang dipanggil roadmap yang kita rangka supaya apa yang kita lakukan itu bertepatan dengan kehendak masa kini dan masa depan. Jadi dalam security makanan ini kita melihat dari segi perspektif kini dan masa depan dan generasi-generasi yang akan datang. Jadi segala komponen yang boleh membantu meningkatkan security makanan ini diambil kira dalam
pembinaan ataupun merangkakan roadmap itu. Contohnya kita sekarang ini dari segi sumber manusia tidak kita mempunyai masalah dari segi sumber manusia. Kita hendaklah menerajui penyelidikan berkaitan dengan pertanian pintar. Kita telah memulakan penyelidikan tersebut sejak beberapa tahun yang lampau, dan kita mampu untuk membawa teknologi yang berkaitan dengan pertanian pintar ini terus kepada pengguna, iaitu pesawah. Kalau zaman dulu perkara-perkara benda-benda yang berkaitan dengan teknologi ini jarang dilaksanakan terus kepada pesawah. So kita mampu membawa teknologi ini terus kepada pesawah. Ini adalah sebahagian daripada komponen yang kita masukkan dalam roadmap kita lah. Jadi kita perlu melihat kepada pembinaan roadmap itu agar ianya mampan dari segi berkaitan dengan apa yang hendak kita capai lah, sama ada kini dan masa hadapan. Baik, okay. Terima kasih. Prof, mungkin sebelum kita menutup Lensa IPT hari ini, Prof, mungkin ada sedikit kata-kata akhir ataupun nasihat pandangan kepada mereka di luar sana mungkin yang nak masuk ke UPM ataupun sedang di UPM yang bergraduat di UPM. Ia berkaitan dengan dalam bahasa eksplorasi kepada ilmu. Ini merupakan satu perkara yang penting kepada generasi-generasi masa kini, khususnya yang nak masuk UPM, yang sudah ada di UPM ini. Exploration ataupun eksplorasi ilmu ini merupakan satu perkara yang penting dalam Islam. Ini berkaitan dengan Islam. Pertanian ini telah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Security makanan disebutkan dalam surah Yusuf dengan jelas. Jadi sebagai orang Islam, apabila kita mengkaji bidang pertanian ini, sama juga kita mengkaji dari segi ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya dari segi jenis-jenis tanaman yang ada dalam Al-Quran. Jadi sebagai generasi muda sekarang ini, pengukuhan ilmu dan eksplorasi pada ilmu itu hendaklah diberi penekanan. Baik. Baik, terima kasih kita ingin ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Razif Ismail, Ketua Program Berimpak Tinggi Sekuriti Makanan Padi, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM, kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini berbincangkan satu topik yang hangat yang berperlukan pada masa kini, iaitu sekuriti makanan, inovasi pertanian, perkukuh jaminan sekuriti makanan. Semoga apa yang dirancang mendapat keberhasilannya pada masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi, Prof. Kepada penonton Lensa IPT, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita sepanjang masa di Lensa IPT. Jangan lupa esok ada pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang bermula jam 8 pagi esok. Saya ulang, esok ada pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang bermula jam 8 pagi esok. Pelbagai aktiviti akan diadakan di sana. Jangan lupa untuk singgah, jangan lupa untuk datang untuk memeriahkan. InsyaAllah saya balik ni, saya akan bersiap sedia berehat. Esok kita jumpa di pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang bermula jam 8 pagi esok. Dan jangan lupa untuk kita manfaatkan inisiatif Bakul Makanan Siswa Keluarga Malaysia, menu makanan pada harga sedang RM3.50. Selamat berhujung minggu. Selamat meluangkan masa anda bersama keluarga tercinta. Saya Syairul Islam.